Sidang hadirin yang dihormati sekalian, saya mengucapkan selamat datang dan selamat menonton. Kali ini, tuan-tuan akan dapat menonton sebuah filem yang berlainan coraknya sama sekali daripada filem-filem yang pernah saya arahkan. Filem ini diberi nama Ragam P. Ramlee. P. Ramlee, seniman agung negara. Sebut sahaja nama seniman agung ini, pasti semua orang akan mengenalinya, terutama kepada peminat filem-filem Melayu. P. Ramlee merupakan seorang pengarah, pelakon, penyanyi serta seorang seniman pelbagai bakat dalam bidangnya. P. Ramlee atau nama sebenarnya ialah Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih, dilahirkan pada 22 Mac 1929 di Pulau Pinang. Bapaknya ialah Tengku Nyak Putih bin Tengku Karim berketurunan Aceh dari sebuah kampung Cunda di Los Sumawe. Gelaran Tengku yang digunakan bapaknya ini merupakan gelaran orang bangsawan yang berasal dari Oleh Balang. Ianya berbeza dari Tunku atau Tuanku yang berasal dari Sultan Aceh. Tengku Nyak Putih telah berhijrah ke Pulau Pinang dan bekerja sebagai kelasi kapal. Di sana, beliau telah bertemu jodoh dengan Cik Mah binti Hussein. Cik Mah berasal dari Kubang Buaya Butterworth dan menetap di Georgetown, Pulau Pinang. Sebelum berkahwin dengan Tengku Nyak Putih, Cik Mah pernah berkahwin dengan seorang lelaki Arab yang kaya dan dikurniakan seorang anak lelaki yang diberi nama Syekh Ali. Manakala perkahwinannya dengan Tengku Nyak Putih pula dikurniakan seorang anak lelaki yang dikenali sebagai Tengku Zakaria atau P. Ramlee. Sewaktu di zaman persekolahan, Tengku Nyak Putih telah mendaftarkan nama anaknya sebagai Ramlee di dalam daftar sekolah. Hal ini kerana nama asalnya Tengku Zakaria itu tidak serasi dengan budak tersebut sewaktu kecil dahulu dan digantikan dengan Ramlee bin Putih. Pada tahun 1947, P. Ramlee telah memasuki peraduan nyanyian di City Light Hall, anjuran Persatuan Cina Pulau Pinang. Sejak dari situlah namanya ditulis dengan huruf P, iaitu potongan daripada nama bapaknya. Sebelum memasuki alam persekolahan, P. Ramlee sudah menunjukkan tanda-tanda anak yang cerdas tetapi agak nakal. Beliau pernah pergi ke sekolah dan masuk ke kelas untuk mengetahui bagaimanakah sekolah yang selalu diceritakan oleh kawan-kawannya. Setelah itu, bapaknya Tengku Nyak Putih pun mula menyekolahkannya di Sekolah Melayu Kampung Jawa Georgetown, Pulau Pinang, dan guru pertama P. Ramlee yang mengajarnya membaca dan menulis ialah Cikgu Haji Siraj. Setelah lulus darjah 4, beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Sekolah Inggeris Francis Light, Pulau Pinang. Di sekolah inilah dia mula berjinak-jinak dalam bidang muzik hingga darjah 5, iaitu kelas yang paling tinggi di sekolah tersebut. Setelah itu, beliau telah melanjutkan pelajarannya di Sekolah Menengah Penang Free School di Greenland. Persekolahannya terhenti seketika apabila Jepun menduduki tanah Melayu. Bagi meringankan beban keluarganya, beliau telah bekerja sebagai pion di kilang biji Eastern Smelting tempat bapaknya bekerja. Sewaktu bekerja itulah beliau telah mempelajari bahasa Jepun sehingga terpilih untuk menjadi juru bahasa sambilan majikannya. Tidak lama selepas itu, beliau telah berhenti kerja dan memasuki sekolah Jepun Nanshokoin. Di sanalah beliau mula mengenali seorang rakan baik yang dikenali sebagai Sukardi. Di sekolah Jepun, P. Ramlee dan Sukardi merupakan pelajar terbaik dan mereka dipilih untuk memasuki Kolej Angkatan Laut Jepun, Kaigun. Di kolej itulah P. Ramlee mula mengembangkan bakatnya melalui seorang guru bernama Hirahe San. Gurunya banyak mengajarnya bermain piano, biola dan ukulele. Dia gadis pujaanku, karena dia
Setelah Jepun menyerah kalah, P. Ramlee dan Soekardi kembali semula ke sekolah Francis Light dalam darjah Special Malay. Semasa di sekolah, P. Ramlee mula belajar muzik dengan seorang guru bernama Kamarudin yang memimpin band di Penang Free School. Encik Kamarudin memiliki seorang anak perempuan bernama Normah. Dek kerana seringkali ke rumah Encik Kamarudin untuk belajar muzik dan terlihat Normah, akhirnya hubungan cinta antara P. Ramlee dan Normah mula terjalin. Namun, hubungan itu tidak direstui oleh keluarga pihak perempuan. P. Ramlee mula patah hati dan pada masa itulah beliau telah menulis lirik lagu Azizah yang ditujukan khusus untuk kekasihnya. Lagu tersebut diserahkan kepada kumpulan pancaragamnya dan pancaragam teruna sekampung itulah yang pertama kali memainkan lagu tersebut. Azizah, keranamu Azizah. Pada tahun 1945, P. Ramlee telah menyertai pertandingan menyanyi di Radio Malaya Pulau Pinang buat kali pertama dan mendapat tempat ketiga pada tahun 1946. Dia mencuba lagi dan mendapat tempat kedua. Akhirnya, pada tahun 1947, beliau telah menjadi juara untuk Utara Malaya Anjuran Radio Malaya. Pada tahun 1948, P. Ramlee bersama sahabatnya Muhammad Yusof telah menubuhkan sebuah pancaragam mustika. Beliau telah mendapat undangan menyanyi di pentas Agriculture Show di Bukit Mertajam bersama rakannya Soekardi dan Sabariah. Di sana beliau telah diminta untuk menyanyikan lagu Azizah. Kebetulan pula pengarah B.S. Rajanj dari Shaw Brothers pada masa itu sedang berada di Pulau Pinang untuk mencari bakat baru. Setelah selesai menyaksikan pertunjukan itu, beliau menawarkan P. Ramlee dan rakan-rakannya untuk datang ke Singapura untuk menjalani screen test. Sabariah menolak tawaran tersebut kerana masih muda. Pada hari raya pertama 8 Ogos 1948, P. Ramlee bersama rakannya Soekardi telah bertolak ke Singapura dengan menaiki kereta api. Di Singapura, P. Ramlee dan Soekardi mula menjalani screen test. Hampir 4 minggu lamanya mereka menunggu keputusan screen test itu. Dek kerana terlalu lama menunggu keputusan screen test tersebut, Soekardi tidak dapat menunggu lagi dan akhirnya membuat keputusan untuk pulang ke Pulau Pinang. Tinggallah P. Ramlee seorang diri menangisi perbagian sahabat baiknya itu. Kalau masih kita membiarkan mereka itu tentu kita menjadi rosak. Sekarang mari kita pergi ke rumah Datuk, menangkap mereka itu. Di Singapura, filem pertama lakonan P. Ramlee adalah Cinta 1948 dengan memegang peranan jahat. Filem Takdir Ilahi arahan L. Krishnan adalah filem yang telah melonjakkan nama P. Ramlee sebagai bintang yang boleh diharapkan untuk memperkuatkan cerita. Dalam tahun itu, beliau telah berlakon dalam filem keluaran Shaw Brothers itu, iaitu Cinta, Nur Asmara, Nasib, Nilam, Racun Dunia dan banyak lagi. Selama hampir 2 tahun bekerja di syarikat Malay Film Production, beliau telah berlakon hampir 8 buah filem. Setelah tamat kontrak dari filem terakhirnya, Takdir Ilahi, P. Ramlee tidak dapat menyambung kontraknya kerana gaji yang dimintanya tidak dapat dipenuhi. Mereka hanya mampu menawarkan gaji di bawah RM100 sebulan dan bonus beberapa ratus ringgit sahaja selepas selesai sesebuah filem. Maka P. Ramlee telah berhenti kerja dari syarikat itu. Tidak lama selepas itu, P. Ramlee telah menerima wang honorarium piring hitam nyanyiannya sebanyak RM3,000. Setelah itu, beliau pulang ke kampung halamannya Pulau Pinang selama 15 hari sebelum kembali semula ke Singapura untuk menyambung kontrak semula dengan perusahaan syarikat Malay Film Production dalam filem penghidupan. Pukullah tabu, pukul
kepana. P. Ramlee telah berkahwin sebanyak 3 kali. Perkahwinan pertamanya dengan Junaidah Haris pada tahun 1950 yang diijab kabulkan oleh Kadi Besar Singapura Haji bin Muhammad Saleh. Hasil perkahwinannya ini beliau dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu Muhammad Nasir dan Arfan. Namun jodoh mereka tidak panjang dan mereka berpisah pada tahun 1954. Perkahwinan kedua P. Ramlee pula adalah dengan Norizan Muhammad Noor iaitu bekas isteri paduka Seri Sultan Perak. Mereka berkahwin pada 6 Februari 1955 dan berpisah pada tahun 1961. Perkahwinan ketiganya pula dengan Seniwati Salma Ismail atau Saloma pada tahun 1961. Perkongsian hidup ini berakhir pada 29 Mei 1973 dengan kembalinya P. Ramlee ke rahmatullah. Selain Nasir dan Afan, P. Ramlee juga mempunyai beberapa orang anak angkat termasuk Sazali, Badin, Zazaloma dan Dian. Manakala anak tirinya bernama Armali iaitu anak kandung Saloma hasil perkahwinannya dengan A.R. Tompel. Manakala Abdul Rahman anak tunggal Junaidah hasil daripada perkahwinannya yang pertama sebelum menjadi isteri P. Ramlee. Sewaktu di zaman kegemilangannya, P. Ramlee pernah menerima bayaran sebanyak RM30,000 untuk filem Bujang Lapuk kerana mampu menyiapkan filem tersebut dalam masa 3 bulan mengikut kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak show. Selepas itu, beliau hanya menerima bayaran sebanyak RM19,000 sahaja kerana tidak dapat menepati syarat yang telah ditetapkan oleh majikannya. Di dalam kehidupannya, P. Ramlee memiliki gaya yang tersendiri. Ketika dia sedang bercakap, dia tidak akan duduk diam atau berdiri kaku. Dia seringkali menggerakkan tangan, kepala dan badannya sambil bercakap. Malah mimik mukanya juga berubah-ubah mengikut cerita yang disampaikan. P. Ramlee pernah menyatakan bahawa beliau amat meminati beberapa orang pelakon Hollywood dan tanah air seperti Marlon Brando, Stewart Granger dan seniman tanah air Ahmad Nesfu. Tidak ramai yang tahu bahawa P. Ramlee adalah orang yang mewujudkan perkataan pawagam, iaitu akronim bagi panggung wayang gambar. Beliau bersama dengan Datuk H.M. Shah telah menubuhkan syarikat rumpun Melayu Filem Sendirian Berhad dan melukis sendiri logo syarikat itu iaitu serumpun pokok padi yang subur daunnya. Syarikat rumpun Melayu ini telah membeli Queen Cinema di Jalan Tuanku Abdul Rahman dan dinamakan Pawagam P. Ramlee. Kepentingan sendiri tidak. P. Ramlee yang memiliki suara yang merdu itu pernah menyatakan antara petua untuk menjaga suara adalah: pertama, melatih suara banyak makan buah-buahan, tetapi janganlah buah-buahan yang banyak getahnya, dan jaga kesihatan diri sendiri. Apabila kita mendengar sahaja lagu-lagu ciptaan P. Ramlee, tentu kita terfikir, kenapa lagu-lagu ini tidak pernah jemu apabila didengari? Menurut P. Ramlee, mencipta sebuah lagu adalah tergantung kepada jiwa penciptanya. Jika pencipta sesuatu lagu itu dirundung duka, maka dia tidak akan dapat melahirkan satu lagu yang berirama gembira. Begitu juga sebaliknya. Baginya, mencipta lagu ini bukanlah boleh dipaksa-paksa. Ilham biasanya datang sendiri. Pernah dia mulai mendapat ilham menciptakan lagu di dalam tandas dan sewaktu buang air besar, dan dengan puntung rokok yang baru dimatikan apinya, dia menconteng dinding tandasnya membuat not lagu. Katanya supaya jangan lupa lagu yang sudah didapatnya sebentar tadi. Pada akhir tahun 60-an, minat orang Melayu terhadap lagu-lagu Melayu semakin pudar. Hal ini kerana lagu-lagu bercorak pop yang dipopularkan oleh The Beatles mula digemari golongan muda-mudi. Maka P. Ramlee telah menubuhkan pancaragam Pancasitara yang bertujuan untuk memberi satu corak baru kepada lagu-lagu Melayu. Kumpulan ini telah mendapat sambutan
dan berhasil merekodkan lagu-lagu yang digemari seperti Bila Larut Malam, Mawar Kur dan lain-lain. Sepanjang penglibatannya dalam bidang seni, P.Ramlee telah menghasilkan kira-kira 359 lagu-lagu gubahan dan nyanyiannya. Antara lagu-lagu yang digemari sepanjang zaman ialah Dendang Perantau yang pasti akan berkumandang ketika hari raya, Direnjis-renjis di Pilis, Merpati Dua Sejoli dan Selamat Pengantin Baru di majlis-majlis perkahwinan. Sepanjang penglibatannya dalam dunia filem, P.Ramlee banyak memenangi beberapa anugerah seperti pelakon terbaik dalam filem Antara Senyum dan Tangis 1952, pelakon terbaik dalam filem Hujan Panas 1953, lagu gubahan terbaik dalam filem Hang Tuah di Asian Film Festival Hong Kong 1956, pelakon terbaik dengan gelaran The Golden Harvest Award dalam filem Anakku Sazali Asian Film Festival Tokyo 1957, The Most Versatile Talent dalam filem Ibu Mertuaku di Asian Film Festival di Tokyo 1963 dan banyak lagi anugerah yang dimenanginya. Pada 3 Jun 1964, P.Ramlee telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ketiga, Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail dengan bintang ahli Mangku Negara AMN di Istana Negara Kuala Lumpur. Ketika itu, P.Ramlee berpakaian songket sedondon lengkap dengan tanjak, gelang menyunsung angin dan keris tersisip di pinggangnya. P.Ramlee pernah meluahkan perasaannya di istiadat penghujaan itu dan menyatakan bahawa sesungguh pun saya telah menghadiri bermacam-macam majlis di mana-mana juga, baik di atas pentas maupun di tengah khalayak yang ramai, tetapi saya tidak pernah menggeletar seperti di masa saya menghadiri istiadat ini. Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia, telah meraihkan P.Ramlee dan Saloma di kediaman beliau sempena penganugerahan AMN itu. P.Ramlee telah berlakon kira-kira 62 buah filem kesemuanya. Di antara jumlah itu, beliau telah berlakon dalam 29 buah filem di bawah beberapa orang pengarah dan menjadi pelakon dan pengarah dalam 33 buah filem. Selain berlakon, P.Ramlee juga pernah menjadi pelakon undangan di dalam 3 buah filem iaitu Melancong ke Tokyo, keluaran Malay Film Production 1964, arahan Remo A. Estila, Love Parade 1963, keluaran Shows Production Hong Kong dan Dajjal Suci 1965, keluaran Merdeka Film Production, arahan Dinesh Ghosh. Selain berlakon, P.Ramlee juga pernah menerbitkan sebuah majalah dalam tulisan Jawi pada 15 Mac 1959 yang diterbitkan 3 kali sebulan iaitu pada 1, 10 dan 20 hari bulan. Majalah ini dijual dengan harga 30 sen senaskah. Pada bulan April 1964, P.Ramlee telah berpindah ke Studio Merdeka di Kuala Lumpur. Filem pertama arahannya di sana adalah Si Tora Harimau Jadian dan filem terakhirnya adalah Laksamana Doremi pada tahun 1972. Tanggal 29 Mei 1973 di hari Selasa, P.Ramlee telah meninggal dunia akibat sakit jantung di dalam ambulans dalam perjalanan ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Isterinya Saloma memberitahu Ramlee kelihatan gelisah sekali dan bangun pada jam 4.30 pagi dan mengadu berasa seram sejuk. Saya segera memanggil ambulans. Ia kemudian tambah gelisah lagi dan tercungap-cungap untuk bernafas. Sambil mengucap, ia memberitahu saya ajal saya dah sampai. Anaknya Sazali juga berada di sampingnya ketika ia mengucap. Jenazah P.Ramlee telah disembahyangkan di Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur dan dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Beribu-ribu orang menziarahi jenazahnya dalam keadaan hujan renyai. Pada tahun 1979, Persatuan Seniman Melayu
seniman telah melantik sebuah panel pemilih untuk memberi penghargaan kepada artis-artis yang berkelayakan atas sumbangan mereka dalam bidang itu. Dari situlah P. Ramlee telah mendapat penganugerahan khas iaitu Seniman Agung, manakala selalu mendapat gelaran Biduanita Negara. Setelah pemergian P. Ramlee, negara telah mengabadikan nama P. Ramlee menerusi pelbagai cara. Antaranya rumah kediamannya di Jalan Dedap di Setapak telah diisytiharkan sebagai Pustaka Peringatan P. Ramlee pada 27 Februari 1984. Kompleks Angkasa Puri Ibu Pejabat Kementerian Penerangan telah menamakan Auditorium P. Ramlee dan Perbadanan Filem Nasional (FINAS) turut menamakan Teater P. Ramlee di panggung mereka. Pada Jun 1990, P. Ramlee telah menerima anugerah posthumous iaitu darjah Panglima Setia Mahkota daripada Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Tan Sri. Begitulah hebat dan berbakatnya seorang seniman serba boleh dan tidak mungkin dapat dicari ganti. Semoga roh Allahyarham Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.